Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para murid-murid sekalian, pada murid-murid kafah, terutamanya untuk tahun 4, kita sambung kembali pelajaran kita beberapa hari lepas yaitu tentang akhlak, ya, yaitu akhlak ketika kita berjalan. Kita sambung, ya, yaitu 1.4 adab semasa berjalan. Semasa berjalan pun kita ada adabnya, ya. Artinya Islam ini cantik dan indah, agama kita ini. Dengan berjalan pun ada adab. Bukan setakat kita melakukan ibadah sembahyang, puasa dan sebagainya, tapi berjalan pun dengan penuh adab. Kita baca adab semasa berjalan. Yang pertama, berhati-hati semasa berjalan dan mengikut peraturan, ya. Yang kedua, melangkah kaki dengan sopan dan teratur. Yang ketiga, memberi salam apabila bertemu sesama Islam, ya, terutama sesama Islam lah. Yang bukan Islam tu janganlah beri salam pula, ya. Yang keempat, tidak berjalan terlalu laju dan tidak terlalu perlahan. Janganlah berjalan laju-laju macam dikejar hantu, ya. Berjalanlah perlahan-lahan, ya, tapi tidak pula terlalu perlahan macam siput. Agak-agaklah, ya, adik-adik semua. Yang kelima, memberi laluan kepada orang yang lebih tua, ya, lebih tua atau orang yang lebih memerlukan. Artinya kalau ada orang tua di depan kita, ya, maka berilah laluan, ya. Orang tua itu dia orang tua, kita kena hormat, ya. Ataupun orang yang memerlukan. Dalam satu jalan yang sempit, ada orang yang nak cepat nih, emergency nih, ya, dia nak keluar daripada jembatan itu untuk menuju ke keretanya kerana emergency. Contohnya istrinya hendak bersalin, ya, maka beri keutamaan, ya. Yang keenam, menunjukkan muka yang manis dan memberi salam apabila berjumpa sesama Islam, ya. Menunjukkan muka yang manis, ya, adik-adik semua. Jangan muka yang masam, ya. Lebih masam daripada belimbing yang paling masam. Berilah salam apabila berjumpa sesama Islam. Apakah ucapan salam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan memberi salam, bukan. Memberi salam itu maknanya lafaz salam. Assalamualaikum sekurang-kurangnya, ya. Seterusnya khasiat, ya. Khasiat, maaf Ustaz, bukan khasiat. Kisah dan teladan. Sebentar tadi Ustaz baru baca khasiat, ya, memakan halia. Sebenarnya bukan khasiat, ya. Kisah dan teladan, ya. Imam Syafi'i terkenal. Imam Syafi'i, adik-adik tahu ke Imam Syafi'i? Pengasas mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang ulama yang tinggi ilmu dan, ya, dia bukan sekadar tinggi ilmu, bahkan dia ini adalah mulia, ya, mulia akhlaknya, mulia sangat akhlaknya. Masyarakat Arab pada zaman Imam Syafi'i suka berhijrah atau berniaga. Imam Syafi'i mula mengembara sejak kecil lagi. Beliau sangat bijak dan pintar. Seterusnya pada suatu hari beliau berjalan di sebatang jalan untuk mengembara. Sepanjang perjalanan beliau tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adik-adik, begitulah sifat orang-orang yang soleh, ya. Tiba-tiba beliau terlihat seorang, ya,
seorang, apa yang dilihatnya? Dia terlihat seorang gadis Yahudi yang sangat cantik. Apa yang dilihat oleh Imam Syafi'i? Dia terlihat seorang gadis Yahudi yang sangat cantik. Dan bukan sangat cantik, apalagi menggoda pula. Menggoda lalu di hadapannya, ya, seorang gadis Yahudi yang sangat cantik, bukan sangat cantik tetapi menggoda lalu di hadapannya. Apakah Imam Syafi'i lakukan, adik-adik semua? Secara tidak sedar Imam Syafi'i berhenti seketika. Imam Syafi'i berhenti seketika, ya. Seketika kemudian daripada bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana terpegun, ya, terpegun melihat gadis itu, ya. Kan Imam Syafi'i tadi dia berjalan tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa bertasbih. Tiba-tiba beliau terlihat seorang gadis Yahudi pula yang sangat cantik, menggoda pula tu lalu di hadapannya. Maka secara tidak sedar Imam Syafi'i terhenti, ya, terhenti seketika daripada bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana terpegun melihat gadis itu. Seterusnya apa yang terjadi? Seterusnya adik-adik, Imam Syafi'i ini seorang yang alim, yang bijak, yang warak dan sentiasa mengikuti Allah. Namun dengan cepat Imam Syafi'i menundukkan pandangannya ke tanah lalu bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Imam Syafi'i bersumpah, dia tundukkan pandangan matanya ke tanah kemudian bersumpah. Apakah sumpahnya? Kata Imam Syafi'i, ya Allah, aku tidak akan dongakkan kepalaku apabila apa adik-adik, apabila berjalan kerana ia membuatkan aku lupa kepadamu. Begitu akhlak Imam Syafi'i adik-adik, ya. Bila dia tidak sedar, ya, melakukan kesalahan hingga menyebabkan dia lupa kepada Allah, maka dia pun bersumpah, ya Allah, aku tidak akan dongakkan kepalaku apabila berjalan kerana ia membuatkan aku lupa kepadamu, yakni kepada Allah. Cantik kan adik-adik akhlaknya, akhlak Imam Syafi'i. Seterusnya, sejak itu Imam Syafi'i sentiasa menundukkan kepalanya apabila berjalan, ya, apabila berjalan kerana, ya, mengelakkan daripada melihat maksiat dan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, ya, ini bagi contoh kita. Contoh kita ikutlah Imam Syafi'i, seorang yang wara', yang alim, ya, kemudian yang takut kepada Allah, ya, menundukkan kepalanya ketika berjalan, ya. Itulah dikatakan adab. Adab ketika berjalan iaitu tunduklah kepala itu, mata pandanglah ke tanah, ya. Tetapi hati-hati ketika berjalan di tempat banyak kenderaan yang lalu lalang, ya, mata tu pandanglah kenderaan pula. Nanti tiba-tiba kenderaan ataupun kereta yang melanggar kita, maknanya pandai-pandai sesuai dengan tempatnya, ya. Kerana tempat itu banyak maksiat, ya, tempat contohlah di padang bola banyak gadis-gadis cantik adik-adik, maka tundukkan pandangan ke tanah, ya. Inilah akhlak berjalan. Seterusnya adik-adik, seterusnya faedah mengamalkan adab berjalan. Apakah faedahnya? Mestilah ada faedahnya. Takkan agama Islam kita yang mulia suruh kita ada adab ketika berjalan tetapi tidak ada faedah. Faedah yang pertama ialah, ya, ganjaran pahala. Mesti ada ganjaran pahala yang Allah bagi, ya, bukan sia-sia. Yang kedua, dihormati masyarakat. Orang yang ada adab berjalan, ya, sopan, masyarakat pun hormati dia. Tidak samsing di jalanan, ya, tidak memekik-mekik, ya, berteriak-teriak, bersiul-siul macam orang samsing, maka masyarakat hormati, ya. Yang ketiga, selamat dalam perjalanan. Selamatlah. Orang yang baik jalannya, yang sopan, orang sayang dia, selamat dalam
perjalanan dilindungi Allah, ya. Yang keempat tu dilindungi Allah Subhanahu wa taala daripada bahaya, ya. Yang kelima, maruah diri terjaga. Suka ke adik-adik ketika berjalan dilindungi Allah daripada bahaya? Kalau suka, maka amalkanlah adab-adab berjalan ini. Seterusnya adik-adik, ada juga akibat tidak mengamalkan adab ketika berjalan. Apa akibatnya? 5 perkara juga, iaitu yang pertama tidak berdisiplin, ya. Yang kedua mendapat dosa. Mestilah kalau jalan macam orang samsing, tidak menghormati orang tua, berdosa, ya. Yang ketiga dikeji dan dicaci orang. Nanti orang kata siapalah ni, ya, apa ni orang ni, anak siapalah ni samsing ni. Dikeji dan dicaci. Yang keempat, terdedah kepada bahaya. Bila kita berjalan tidak beradab macam orang samsing, maka orang pun marah dengan kita. Silap-silap kita kena pukul. Ya. Yang kelima, Allah pun dibenci Allah Subhanahu wa taala. Allah benci adik-adik orang yang berjalan tidak beradab ini macam orang samsing, macam Firaun lah. Firaun tu mendabik dada jalan di tanah, ya. Macam-macam lagi. Jadi Allah pun benci, ya. Jadi akibat tidak mengamalkan adab berjalan maka adalah akibatnya, ya. Seterusnya adik-adik, hikmah mengamalkan adab berjalan, ya. Yang pertama, wujud suasana harmoni. Wujud suasana harmoni di kalangan masyarakat di kampung itu. Yang kedua, perjalanan dipermudahkan. Bila orang suka kita, orang sayang kita, maka perjalanan kita pun dimudahkan orang. Contoh, ya, kita berjalan kaki jauh, kenderaan tak ada, menunggu bas, tiba-tiba orang nampak kita bagusnya perangai adik ini, maka ditumpangkan kita naik kenderaan, ya. Dipermudahkan perjalanan kita. Yang ketiga, merupakan amalan yang mulia kerana Nabi berjalan dengan beradab dan itu amalan yang mulia dan kita pun ikut Nabi. Yang keempat, mengajar kita supaya berdisiplin, ya. Dengan jalan yang baik tu kita diajar berdisiplin. Cantik kan adab berjalan yang diajar oleh agama kita, agama Islam. Yang kelima, yang paling hebat, yang paling baik adalah mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beradab berjalan ini Allah sayang dan Allah redha, mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya adik-adik, rumusan, ya. Apakah rumusan yang kita telah pelajari daripada pelajaran kita, ya, tentang akhlak ataupun adab berjalan ini? Yang pertama, untuk memastikan perjalanan kita selamat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, kita mestilah, ya, mematuhi peraturan dan mengamalkan adab-adab ketika berjalan dengan dengan sempurna supaya hidup kita sejahtera dan dihormati dalam masyarakat, ya. Dihormati, ya. Ini adalah rumusan. Jadi adik-adik, sekejap lagi Ustaz akan bagi latihan, ya, latihan yang mana adik-adik perlu jawab latihan ini dan hantar kepada Ustaz jawapannya di dalam WhatsApp ataupun WhatsApp, ya. Jangan ketinggalan. Untuk mudah faham, baca dahulu ataupun dengar dulu, ya, apa yang Ustaz katakan dalam video ini. Dengar, kemudian nanti jawab. Lepas jawab, hantar kepada Ustaz, ya. Apakah latihan yang perlu adik lakukan? Ini dia latihannya. Ustaz suruh isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai, ya. Iaitu berjalan merupakan apa? Berjalan merupakan sambung, ya. Berjalan merupakan sambung dalam kehidupan kita. Ia bertujuan untuk melaksanakan sambung, ya. Seperti menziarahi sanak saudara, membeli belah, bersiar-siaran dan sambung. Kalau adik-adik tengok video ini daripada siri pertama hingga siri kedua ini, pasti adik boleh menjawab, ya.
Amalan berjalan kaki juga sambung. Isi di ruang kosong ini jawapannya, kerana dapat isi, ya. Kemudian kita tidak perlulah, ya, menunggang motosikal atau memandu kereta untuk ke tempat sambung. Secara tidak langsung berjalan kaki dapat mengurangkan sambung kosong isi lalu lintas. Jawapannya di sini. Ini adik-adik jawapannya, tengok betul-betul. Ini ya. Ini jawapannya. Jadi adik-adik baca semua jawapannya apa dia, barulah letak di ruang kosong ini, ya. Jawapannya. Nanti Ustaz akan bagi gambar di WhatsApp. Kemudian ini jawapannya. Jawapan ni adik baca dan isi di tempat-tempat yang kosong ini. Isi sesuai, ya. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai, ya. Sekian saja untuk pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjawab latihan.